ataupun gagasan dia yang sosialistik tu saya tak ingat contoh dia, tapi kita ambil lebih kurang macam ni. Saya sebenarnya nak cuba mengelakkan perbincangan ideologi sebab dia nanti dia jadi panjang sebab debat ideologi ini dah berlangsung 60 tahun tak selesai, 70 tahun tak selesai. 2 minit malam ni tak selesai. Jadi saya cuba nak elakkan, tapi kita dah terlanjur sentuh sebuah sedikit. Kita sebut istilah ni kapitalism, sosialism, liberal, tapi kita tak sebut maksud dia apa dia. Jadi kita duk bayangkan yang seorang pegang senapang pakai topi merah apa semua macam tu lah. Jadi kita tersasar. Jadi soalan tadi tentang Dr. Burhanuddin Ilmi itu tadi saya rasa ada keberatan bila dengar Burhanuddin cenderung kepada sosialis. Okey, basically kita sebutkan tarikh dia sosialisme ni ataupun ciri-ciri sosialisme ni, dia bergantung kepada negara bergantung pada untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi terutamanya bergantung kepada perancangan pusat. Maknanya ada orang miskin di Kampung Pisang, Putrajaya selesaikan. Ada orang tak sekolah di balik pulau, Putrajaya boleh detect dan Putrajaya boleh selesaikan. Lebih kurang macam tu. Jadi Dr. Burhanuddin, pandangan politik, gagasan politik dia mengarah kepada penyelesaian di peringkat pusat. Penyelesaian oleh kerajaan di peringkat pusat. Soal peduli atau tak peduli kepada orang miskin ni bukan menjadi hak mutlak sosialisme. Peduli kepada orang miskin ni juga ada orang liberal pun peduli. Kapitalis pun mengaku kata dia peduli. Jadi soal tu bukan eksklusif untuk sosialis. Banyak ism yang peduli pada orang miskin, cuma pendekatan untuk bantu orang miskin berbeza. Bagi sosialis mungkin pendekatan dia, saya katakan mungkin pendekatan dia bagi ikan. Bagi liberal mungkin pendekatan dia ajak cara guna kail, pancing. Dia tak bagi pancing pun, dia cuma ajak cara untuk guna pancing. Ataupun mungkin keutamaan ataupun penekanan yang dia bagi kepada masalah itu secara berlainan. Liberal sebagai contoh, saya mengelak untuk bila kita mempertentangkan sosialisme dengan kapitalisme, bagi saya problem. Bagi saya problem. Sosialisme harus dipertentangkan dengan liberalisme. Liberalisme dan sosialisme sebagai contoh bagi penekanan pada soal yang berlainan. Liberalisme bagi penekanan kepada soal hak property right, dan sosialisme penekanan pada bentuk yang lain. Jadi itu je beza. Jadi tak perlu saya harap kita tak terlalu sensitif bila disebutkan ada beberapa tokoh Islam yang cenderung kepada sosialisme. Bukan orang cenderung kepada mazhab tak percaya Tuhan. Tak, bukan macam tu. Apatah lagi macam yang Pak Khalid sebutkan tadi. Di dalam tradisi Islam misalnya, pentafsiran ke atas ayat Al-Quran tak aneh dalam gaya yang Dr. Nasir tafsirkan. Pentafsiran dia tu sosialistik. Bila dia Al-Quran bercakap tentang orang miskin, dia mentafsirkan tu dengan kata seorang sosialis, dengan kecenderungan sosialistik. Itu dalam tradisi Islam. Hampir tak ada kitab yang mentafsirkan Al-Quran itu secara liberal. Ini bukan L kecil ya, bukan yang L kecil yang Hisham sebut tadi, L capital, L besar. Hampir tak ada kitab yang mentafsirkan Islam itu dari kata liberal. Sehingga kan sebagai contoh, padahal seorang sosialis,
sarjana sosiologi cuba untuk mengkaji betulkah Islam ni sebenarnya sebuah agama yang cenderung kepada sosialis, pada sosialism. Sarjana ni Maxine Rodinson kata jauh sekali Islam ni tak boleh nak didekatkan dengan sosialism. Tapi kebanyakan karya sarjana Islam dia mengarah kepada sosialism. Antara yang dekat dengan kita adalah Syarikat Islam Haji Omar Said Chokro Aminoto, yang pada mata dia Islam ni dengan sosialism isi dengan kuku. Jadi ini bukan satu benda yang aneh. Gerakan untuk ataupun usaha untuk melihat atau mentafsirkan teks Islam dengan kacamata liberal, bagi saya mungkin dengan kacamata yang lebih jernih, sebenarnya baru bermula. Terlalu baru, hasilnya belum banyak. Contohnya katakan kalau tak salah saya sebuah buku tentang yang usaha yang dijalankan oleh Abdul Wahab Effendi. Jadi belum banyak dan belum berlaku secara cukup serius. Mungkin kerana ulama-ulama yang arif ni dia tahu sebenarnya yang betul-betul arif. Contohnya dia tahu dia tahu bagi dia tak payah nak explain panjang-panjang lah, tak payah nak argue banyak-banyak. Islam ni sebenarnya lebih dekat dengan liberalism. Okey. Tapi tak selesai kita. Kak Mursi, Isa dari Nazaret ya telah bercakap. Saya bercakapkan dalam bahasa, bukan dalam bahasa dia bercakap itu. And therefore the meek will inherit the earth. Sama lah seperti kata ayat Arab yang dicakapkan oleh Dr. Mujahid tadi. Sama juga yang dicakapkan oleh Nasir itu telah dicakapkan oleh Jesus Kristus di dalam kitab suci Bible, mengatakan therefore the meek will inherit the earth. Jadi 500 tahun lebih awal daripada Al-Quran telah ada cakap itu. Itu saya supaya on the record ya. Tentang kata-kata mengatakan jika tidak ada keilmuan tentang Islam, tidak ada PAS dalam cakap, saya menolak. Kerana saya menolak hujah itu kerana PAS ini sebuah political party yang membawakan agenda-agendanya ke tengah. Apabila dia membawakan agenda-agendanya ke tengah untuk menguruskan masyarakat, therefore oleh itu masyarakat walaupun tidak ahli politik, walaupun bukan ahli PAS, walaupun bukan Islam, etis ke apa bentuk pun, berhak untuk campur tangan kerana perkara-perkara yang akan dianjurkan oleh PAS itu akan melibatkan kita sebagai warga. Okey, jelas. Jadi tidak ada exclusivity sama ada PSM, PKR atau apa-apa. Kamu bukan ahli PKR, tak boleh cakap PKR. Kamu bukan, tidak. Kerana mereka mengajukan, they were proposing something for the benefit of all. Termasuk juga kita bercakap tentang UMNO, tentang United Malay National Organisation. Kita pula, walaupun saya bukan ahli United Malay National Organisation, saya akan bercakap. Begitu juga saya bercakap tentang Islam. Walaupun saya tidak pergi belajar di Islam, tapi saya berhak. Kerana perkara-perkara yang diajukan itu adalah akan bersangkutan dengan saya. Kalau pintu rumah saya diketuk, apa pasal pula ketuk rumah saya? Saya ada hak untuk bertanya. Kalau orang dia, kalau saya duduk, apa hal pula saya tak boleh duduk? Ini hak saya. Jadi tidak boleh saya akan menolak hujah yang mengatakan hanya orang-orang yang berada Islam saja bercakap Islam. Itu tak betul. Perkara ini telah ditolak. Inilah satu permasalahan yang dihadapi oleh gerakan Islam. Okey. Tentang